Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya akan menerangkan tentang ubahan langsung ataupun direct variation. Baik, untuk ubahan terus ataupun ubahan langsung ataupun yang subtopik selepas ini, contohnya ialah ubahan songsang dan juga ubahan tercantum, joint variation. Jadi semuanya adalah bermula pada tiga perkara asas. Dan kalau kita kuasai tiga perkara asas ni, kita akan boleh buat semua soalan berkaitan dengan ubahan ataupun variation. Okey, tiga perkara itu ialah, yang pertama sekali ialah penyataan, yang kedua simbol ataupun hubungan, dan yang terakhir ialah persamaan. Okey, tiga perkara ni yang paling penting. Penyataan, simbol ataupun hubungan dan persamaan. Kenapa saya guna simbol tak hubungan? Sebab kotak saya tak cukup. Kalau saya buat hubungan, memang kotak saya tak cukup. Jadi saya tulis simbol, tapi dia tetap sama. Okey, pertama sekali kita tengok macam mana kita nak selesaikan ubahan terus ni. Kita tengok condition ataupun keadaan yang pertama. Y berubah secara langsung dengan X. Okey, kita akan tulis Y berubah secara langsung, kita akan wakilkan dengan simbol. Dan kita akan letak X. Okey, kita tengok apa jadi. Okey, Y berubah secara langsung dengan X. Okey, Y berubah secara langsung, kita wakilkan dengan simbol dan kita akan letak X. Untuk persamaan, kita akan gantikan simbol dengan sama dengan dan kita akan letak K sebagai constant ataupun pemalar. Okey, kita tengok apa akan jadi. Okey, Y sama dengan KX. Okey, kita gantikan simbol dengan sama dengan dan juga kita letak K sebagai constant ataupun pemalar. Okey, kita tengok pada condition yang kedua ataupun keadaan yang kedua. P berubah secara langsung dengan Q square. Jadi P berubah secara langsung dengan Q square, sama juga kita akan letak P berubah secara langsung, kita akan wakilkan dengan simbol dan juga kita akan letak Q square. Okey, kita tengok untuk persamaan pula. Sama juga, simbol kita akan gantikan dengan sama dengan dan kita akan letak K di depan Q sebagai constant ataupun pemalar. Okey, itu ada jawapan kita. Dan kita tengok condition yang terakhir untuk ubahan langsung atau ubahan terus ni ialah M berubah secara langsung dengan square root N ataupun punca kuasa M. Ini pun sama juga, kita akan letak M berubah secara langsung, kita wakilkan dengan simbol dan juga square root N ataupun punca kuasa M. Okey. Persamaan pun sama juga, kita kekalkan M, simbol kita akan wakilkan ataupun kita ubah dengan sama dengan dan kita letak K di depan square root N. Okey, ini adalah jawapan kita. Dan konklusi ataupun kesimpulan pada semua ini ialah simbol kita ubah kepada sama dengan dan kita tambah K. Okey, kita tengok. Untuk lebih faham, kita akan buat 12 contoh dan 24 soalan yang telah saya susun untuk kefahaman kita semua untuk menjurus kepada kita nak menjawab dalam SPM nanti. Okey, jom kita tengok. Okey, contoh 1. Diberi X berubah secara langsung dengan T. Jadi kita akan tulis X. Berubah secara langsung dengan T. Jadi kita X berubah secara langsung, kita wakilkan dengan simbol dan T. Ya, kita tengok untuk latihan 1A. Y berubah secara langsung dengan X. Jadi kita akan tulis Y berubah secara langsung, kita wakilkan dengan simbol dan kita akan letak X. Okey, latihan 1B. Diberi E. E berubah secara langsung dengan F. Okey, sama juga kita akan letak E. Berubah secara langsung, kita wakilkan dengan simbol dan kita akan letak F. Ini ialah jawapan kita. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Untuk contoh yang kedua, kita diberi F berubah secara langsung dengan Y. Okey, kita tengok kat sini dulu. Step yang pertama, langkah yang pertama ialah kita akan tulis dalam bentuk simbol ataupun hubungan. Jadi soalan yang kita dapat ialah F berubah secara langsung dengan Y. Jadi kita akan tulis F berubah secara langsung, kita wakilkan dengan simbol dan Y. Okey, yang kedua ialah kita akan tukar kepada persamaan. Jadi
persamaan simbol kita akan tukar dengan sama dengan dan kita akan tambah K di depan Y. Jadi, inilah jawapan kita. Dan langkah ketiga ialah masukkan nilai dan cari K. Okey, pertama sekali ialah kita nak masukkan nilai. Kita tengok pada persamaan ni. F sama dengan KY. Jadi, F diberi dalam soalan ialah 24. Jadi, kita akan masukkan 24 di sini. Sama dengan K. K ialah kita nak cari. K ialah constant. Jadi, kita biarkan K dan Y sama dengan 3. Jadi, Y kita masukkan 3. Jadi, kita akan dapat 24 sama dengan K darab 3. Jadi, kita nak dapat K, 3 kita akan pindah ke bawah. Jadi, 24 bahagi 3. K kita ialah 8. Tapi belum habis. Sebab soalan kita ialah ungkapkan F dalam sebutan Y. Maksudnya, F dalam sebutan Y ni bagi sesiapa yang belum tahu lagi sebelum ni. Okey, ingat baik-baik. F dalam sebutan Y ialah F sama dengan dan jawapan kita akan ada Y. Okey, dalam contoh ni kita ada F sama dengan 8Y. Okey, F kita ambil balik dalam formula ni sama dengan kita cuma gantikan K ataupun constant tadi dengan nilai 8 dan kita masukkan balik Y. Jadi kita cuba buat latihan 2A. Okey, latihan 2A. Diberi P berubah secara langsung dengan T. Okey, P berubah secara langsung dengan T. Jadi kita akan tulis P berubah secara langsung, kita akan wakilkan dengan simbol dan kita akan letak T. Okey, langkah yang pertama. Langkah yang kedua ialah kita nak tukar persamaan kepada nak tukar simbol ataupun hubungan kepada persamaan. Jadi kita akan gantikan simbol dengan sama dengan dan juga kita akan tambah K. Okey, itu adalah jawapan kita. Langkah ketiga ialah kita nak masukkan nilai dan cari K. Okey, yang diberi kepada kita ialah P sama dengan KT. Ini yang kita dapat. Okey, kita tengok kat sini. P sama dengan 8. Jadi kita akan masukkan 8. Okey, K kekal sebab dia adalah itu adalah constant ataupun pemala yang kita nak cari. Jadi kita tengok T pula. T diberi ialah 2. Jadi kita akan masukkan 2. Jadi K, nak dapat K ialah 2 kena ubah ke bawah. Jadi 8 bahagi 2 kita akan dapat 4 sama dengan K. Ataupun K ialah 4. Jadi kita akan masukkan dalam formula. Jawapan kita ialah P sama dengan 4T. 4 tu ialah K yang kita gantikan dengan nilai. Okey. Soalan yang seterusnya ialah latihan 2B, exercise 2B. Diberi H berubah secara langsung dengan X. Ini pun sama juga. Langkah pertama ialah kita akan tulis simbol ataupun hubungan. Jadi hubungannya ialah H berubah secara langsung dengan X. Jadi untuk persamaan kita akan ubah simbol sama dengan dan kita akan tambah K. Okey, last sekali kita akan tengok langkah yang ketiga, masukkan nilai dan cari K. Okey, H kita tengok dalam soalan bagi 6 dan kita tengok X diberi ialah 8. Jadi kita kekalkan K sebagai constant atau pemala dan juga unknown untuk kita cari. Okey, 8 pindah ke bawah 6. Jadi 6 bahagi 8 kita akan dapat ialah 3/4. Okey, jawapan boleh dalam pecahan. Okey, kita ke contoh 3. Okey, untuk contoh 3, kita diberi jadual. Okey, tadi dalam bentuk ayat, kali ni jadual. Jadi tenang saja. Kalau ni sama saja, kita boleh solve. Okey. Sama sekali. Sama juga. Kita akan tulis dalam bentuk simbol. Tapi nak tulis yang mana? Okey, kita baca dalam soalan. Diberi P berubah secara langsung dengan T. Jadi P berubah secara langsung dengan T. Jadi ini adalah simbol ataupun hubungan yang kita akan tulis. Dan kita akan tukar kepada persamaan, simbol kita gantikan dengan sama dengan dan kita tambahkan K sebagai constant ataupun variable. K constant ataupun pemala. Okey. Kita tengok
langkah yang ketiga. Masukkan nilai dan cari K. Okay. Kita tengok dalam soalan. Kita nak ambil yang mana? Pertama sekali ialah kita kena ambil kotak yang dua-dua ada nilai. Okay, ni kotak yang dua-dua ada nilai. Yang sebelah sini tak ada nilai sebab dia ada A sebagai unknown. Okay, kita tengok yang ada nilai dulu. Jadi P kita akan gantikan dengan 6. Dan T kita akan gantikan dengan 12. Jadi K kita 12 turun ke bawah. 6/12 kita akan dapat 1/2. Okey. Tak habis lagi. Kita akan sambung lagi. Kita akan masukkan formula nilai K. Jadi P sama dengan K tu kita ganti dengan 1/2/T. Jadi kita nak cari sekarang ialah A. Jadi kita tengok kotak yang ada A ni. Okey. P nak ambil apa? Kita akan tukar. P ni tukar jadi A. Okey, yang ni P tukar jadi A. Sama dengan 1/2 kekal yang constant tadi. Dan T kita ambil 8. Okey. T ni kita ambil 8. Jadi 1/2 darab 8 kita akan dapat 4. Jadi jumlah A kita ialah 4. Okey, kita tengok latihan 3A. Exercise 3A. Diberi P berubah secara langsung dengan R. Okey, sama juga. Kita akan tulis dalam bentuk simbol ataupun hubungan. P berubah secara langsung dengan R. Okey, seterusnya dah dapat. Kita akan tukar dalam persamaan. Simbol akan jadi sama dengan dan juga kita tambah K di depan. Okey, last sekali ialah kita akan cari nilai K dengan memasukkan nilai-nilai daripada tabel yang ada di atas. Okey, pertama sekali macam saya kata tadi, kita tengok kepada jadual yang ada dua-dua nilai. Okey, apa yang kita dapat ialah kita akan gantikan P dengan 2 dan juga R dengan 8. K kekal sebab kita nak cari. Jadi kita jadikan dia sebagai unknown. Jadi 8 turun bawah jadi 2 bahagi 8. Kita akan dapat 1/4. Okey, ini belum habis. Seterusnya ialah kita kena masukkan dalam formula. Jadi P sama dengan 1/4 R. Untuk soalan kita ialah hitung nilai K. Nilai K ialah kotak yang kedua ni. Jadi kita akan masukkan P ni, kita akan tukar sebagai K. Sama dengan, okey, constant tadi 1/4. Dan nilai R kita akan gantikan dengan 4. Sebab dalam kotak kita, R ialah 4. Jadi 1/4 darab 4 kita akan dapat 1. Okey, jadi nilai K kita ialah 1. Okey, untuk memantapkan lagi kefahaman kita, kita akan buat latihan 3B. Okey, diberi Y berubah secara langsung dengan X. Sama juga kita tuliskan dulu simbol ataupun hubungan untuk langkah 1. Jadi kita akan dapat Y berubah secara langsung dengan X. Jadi kita akan tengok kepada langkah kedua iaitu tukar kepada persamaan. Jadi simbol kita gantikan dengan sama dengan dan K kita tambah sebagai constant ataupun pemalar. Untuk langkah ketiga ialah kita akan masukkan nilai untuk dapat K. Okey. Y kita tengok kat sini. Y sama dengan 8 dan X kita akan gantikan dengan 12. Jadi K ialah 8 bahagi 12. Jadi kita akan dapat 2/3. Ialah K. Jadi kita masukkan dalam formula Y sama dengan 2/3X. Okay, 2/3X. Jadi untuk dapatkan nilai N, kita kena tengok jadual di sebelah sini. Okay. Di Y kita akan gantikan dengan 4. Dan X kita akan gantikan dengan N sebagai unknown. Okay, 2/3 ni kita dapat daripada K tadi. Ataupun constant. Ataupun pemalar kita. Jadi 4. Bahagi dengan 2/3. Jadi kita akan dapat ialah N sama dengan 6.
Untuk contoh 4 ialah diberi Y berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Okey. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Jadi kita akan dapat ialah Y berubah secara langsung dengan kuasa 2T ataupun T square. Okey, kita tengok latihan 4A. W berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Okey, kita akan tulis W dan wakilkan dengan simbol berubah secara langsung dengan T. Itu adalah jawapan kita. Itu ialah T square. Ingatlah kalau dia bagi T kuasa 3, jadi kita kena tulis kuasa 3 lah. Okey, kita tengok latihan 4B, example 4B. Diberi F berubah secara langsung dengan kuasa 2G. G square lah. Jadi kita akan tulis F berubah secara langsung, kita wakilkan dengan simbol dan kita akan letak G square. Okey, mudah saja. Kita tengok kepada contoh yang kelima. Untuk contoh yang kelima, kita diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Okey, letak kat sini. Jadi, dalam bentuk simbol atau hubungan kita, kita akan buat P berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Okey, langkah kedua kita akan tukar dalam bentuk persamaan, sama juga simbol kita akan jadi sama dengan, dan juga kita akan tambah K sebagai constant ataupun pemalar. Langkah ketiga ialah kita akan masukkan nilai dan cari K. Sama juga pada step yang mula-mula tadi dan akan sama juga untuk latihan-latihan untuk subtopik seterusnya. Contohnya ubahan songsang, inverse variation dan juga joint variation ataupun cantuman ubahan. Okey, kita tengok nilai K dan nilai yang kita akan masukkan. Jadi 45 ni kita ambil kat mana? Dekat atas ni. Dalam soalan dah bagi. P sama dengan 45 dan juga X sama dengan 3. Jadi kita akan dapat ialah, okey, yang ni sebelum kita lanjutkan, saya nak ingatkan, jangan lupa kuasa 2 ni. Jadi kita akan selesaikan dulu 45 sama dengan K sama dengan 3 kuasa 2. Ini boleh tekan kalkulator ataupun 3 darab 3. Jadi kita akan dapat 9. Okey, yang seterusnya 9 akan turun bawah K, kita akan dapat ialah 5 sama dengan K. K sama dengan 5. Ada orang tanya, kenapa tak buat terus saja yang ni? Terus letak 9. Sebab saya nak tunjuk langkah demi langkah, step by step. Sebab ada kawan-kawan kita yang mungkin tak jelas kalau saya skip terus step tu. Tapi kalau sesiapa yang nak skip, boleh saja. Sebab jawapan kita tetap akan sama. Okey, kita tengok. Last kali ialah kita akan letak di sini ialah kita akan masukkan balik nilai K dalam formula. P sama dengan 5 X square. Okey, kita tengok kepada latihan 5A, exercise 5A. Diberi H berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Okey, sama juga. Step yang pertama ialah kita akan tulis hubungan ataupun simbol. Jadi kita akan dapat H berubah secara langsung dengan X square. Jadi kita akan tukar kepada persamaan, kita akan tambah K dan juga simbol kita akan tukar kepada sama dengan. Dan kita akan masukkan nilai. Okey, diberi dalam soalan H sama dengan 12, X sama dengan 2. Jadi kita masuk H 16 dan X sama dengan 2. Macam tadi juga saya pesan jangan lupa simbol kuasa 2 ni. Jadi 2 kuasa 2 akan dapat 4. Jadi 4 turun bawah K kita akan dapat 4. Dan kita akan masukkan dalam formula. Jadi H sama dengan X tu kita ganti dengan 4. Jadi kita akan letak di hujung tu ialah X kuasa 2. Jadi ini adalah jawapan ungkapan H dalam sebutan X. Okey, kita tengok latihan 5B, exercise 5B. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 2Y. Jadi sama juga. Langkah pertama ialah kita akan tulis hubungan ataupun simbol P berubah secara langsung dengan Y square. Langkah kedua kita akan tukar kepada persamaan. Jadi
kita akan gantikan simbol dengan sama dengan dan kita akan letak K sebagai constant ataupun pemalar. Jadi langkah ketiga adalah kita akan masukkan nilai. Nilai dia dalam soalan kita ambil balik P sama dengan 8 dan Y diberi sama dengan 4. Jadi P kita akan letak 8 dan juga Y kita akan gantikan dengan 4. Kuasa 2 jangan lupa. Jadi 4 kuasa 2 kita akan dapat 16. Untuk dapat K, 16 turun bawah. Jadi kita akan dapat K ialah 1/2 dan kita masukkan saja dalam formula iaitu P sama dengan 1/2 Y square. Okey, kita tengok contoh yang ke-6 pula. Untuk contoh yang ke-6, kita diberi H berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Okey, sama juga kita akan tulis dalam bentuk simbol ataupun hubungan H berubah secara langsung dengan Q square. Dan kita akan tukar untuk step yang kedua ialah tukar kepada persamaan. Kita akan gantikan simbol dengan sama dengan dan juga kita akan tambah K sebagai constant ataupun pemalar. Jadi kita tengok langkah yang ketiga masukkan nilai. Jadi nilai dia kita ambil dekat mana? Kalau dalam soalan tadi kita akan ambil di bentuk ayat. Yang ni kita akan ambil di table. Macam biasa kita akan ambil di table yang mana ada dua-dua nilai dulu. Okey, ini kalau ada dua-dua nilai ialah di table yang pertama ni, yang warna merah ni. Jadi kita akan masukkan H sama dengan 48 dan kita akan masuk Q sama dengan 4. Jadi macam biasa kita selesaikan, tapi sebelum tu kena ingat 4 kuasa 2 jadi 16. Jadi untuk dapat K, 16 turun bawah, 48 bahagi 16 kita akan dapat ialah 3. Jadi seterusnya kita akan masukkan dalam bentuk formula. Okey, kenapa saya tulis lagi sekali dekat bawah ni? Untuk kefahaman kita juga, untuk memudahkan kita juga. Kalau siapa tak mau tulis pun tak jadi masalah. Okey, kita akan tukar sebab kita nak cari dalam soalan minta hitung nilai P. Jadi kita nak cari nilai P, kita akan tengok kotak yang kedua ni. P dengan 2. Jadi H kita akan gantikan dengan P. Okay, ini sudah ganti. Sama dengan 3 kekal sebab constant. Jadi Q kita akan gantikan dengan 2. Jadi 2 kuasa 2 akan jadi 4. Jadi 3 dan 4, 12. Jadi nilai P ialah 12. Okay, untuk memantapkan lagi kefahaman kita cuba buat latihan 6A, exercise 6A. Okey. Sama sekali macam tadi juga kita tengok dalam soalan ni, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Jadi langkah yang pertama kita akan tulis ialah hubungan ataupun simbol. Jadi kita akan dapat Y berubah secara langsung dengan X square. Jadi kita seterusnya ialah langkah kedua kita tukar kepada persamaan. Jadi simbol kita akan gantikan dengan sama dengan dan kita akan tambah K sebagai constant ataupun pemalar. Seterusnya ialah nilai X. Kita akan tengok kotak yang ada dua-dua nilai. Jadi kita akan masuk Y kita akan ganti dengan 36 dan X kita akan gantikan dengan 3. Jadi 3 kuasa 2, 9. Jadi untuk dapat nilai K, 9 akan turun bawah 6. Jadi 36 bagi 9 kita akan dapat 4. Jadi kita akan masukkan balik Y sama dengan 4K square. Ini dalam formula saja, cuma kita ubah nilai X tu kepada nilai yang kita dapat. Jadi kita tengok yang seterusnya ialah kita akan cari nilai H di dalam soalan nak. Jadi kita kena tengok kotak yang warna merah ni lah. Jadi kita akan masukkan Y kita akan gantikan dengan H 4 kekal dan juga X kita akan gantikan dengan 4. Jadi 4 kuasa 2 akan jadi 16. Jadi 4 darab 16 sama dengan 64. Jadi H sama dengan 64. Okey, seterusnya kita tengok pada latihan 6B, exercise 6B. Sama juga macam tadi juga. Pertama sekali kita akan tengok kepada T. Berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Jadi kita akan tulis dalam untuk simbol ataupun hubungan T berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Dan langkah seterusnya ialah kita akan ubah dalam persamaan. Simbol kita akan gantikan dengan sama dengan dan juga K kita akan tambah sebelum X kuasa 2. Jadi kita akan gantikan nilai di kotak yang ada dua-dua nilai yang saya tengah mulakan dengan warna merah ni. Dan kita akan tengok T
gantikan dengan 4 dan juga X gantikan dengan 4. Jadi X kuasa 2 sama dengan 16. Okey, turun bawah 4 per 16 kita akan dapat 1 per 4 sama dengan K. Jadi kita akan tulis balik T sama dengan 1 per 4 X square. Jadi untuk cari nilai T kita akan tengok kotak yang kedua. Okey, ni 1 dengan T ni. Jadi T kita akan gantikan dengan 1. Okey, 1 per 4 kekal dan X kita akan gantikan dengan T. X kuasa 2. Jadi, kita akan ubah ialah 1 bahagi dengan 1 per 4. Yang ni saya galakkan tekan kalkulator. Sama dengan T square. T square. Jadi, T kuasa 2. Jadi, kita nak T saja. Kita tak mau kuasa 2. Jadi, kuasa 2 ni bila pindah kita akan dapat square root ataupun punca kuasa. Jadi, punca kuasa 4 sama dengan T. Yang ni pun tekan kalkulator, kita akan dapat ialah T sama dengan 2. Okey, mudah saja. Kita ke contoh yang ke-7. Okey, contoh yang ke-7 ialah diberi Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Okey, ini jawapan kita. Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Okey, untuk latihan 7A dan 7B pun saya dah siapkan jawapan. Diberi G berubah secara langsung dengan kuasa 3Y. Okey, kita tulis G berubah secara langsung. Kita akan gantikan dengan simbol berubah dengan kuasa 3Y. Y cube. Jadi inilah jawapannya. Jadi kita tengok juga untuk 7B. Diberi H berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Jadi kita akan tulis H berubah secara langsung dengan kuasa 3X kuasa 3. Inilah jawapan kita. Untuk soalan 8, okey, kita akan tengok P. Berubah secara langsung dengan kuasa 3T. Sama juga kita akan tulis dalam bentuk simbol ataupun perhubungan P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Okey, untuk langkah yang kedua pula, kita akan ubah dalam persamaan simbol kita tukar kepada sama dengan dan juga kita tambah K sebagai constant ataupun pemalar. Dan seterusnya kita akan masukkan nilai. Nilai dah diberi dalam soalan. Okey, P sama dengan 54 dan Q sama dengan 3. Jadi nilai K kita akan dapat 2. Dan kita masukkan dalam formula. Kita gantikan nilai K saja. Jadi P sama dengan K tadi kita gantikan dengan 2 dan Q sama dengan Q kuasa 3. Okey. Kita tengok 8A. Okey. 8A pertama sekali. Saya akan ulang-ulang ayat ni. P berubah secara langsung dengan kuasa 3T. Jadi kita akan tulis dalam bentuk simbol ataupun perhubungan P berubah secara langsung dengan T cube. Dia tukar kepada persamaan. Jadi kita akan dapat P sama dengan K T kuasa 3. Okey, yang ni baru mencabar sikit dekat bawah. Jadi kita akan masukkan nilai. Nilai pun dah diberi dalam soalan P sama dengan 16. T sama dengan 2. Jadi kita akan masuk. Okey, macam biasa saya peringatkan lagi sekali. Kuasa 3 ni jangan lupa tekan kalkulator. Dan kita akan dapat ialah 8. Jadi 8 turun bawah kita akan dapat K ialah 2. Dan kita akan masukkan dalam nilai, dalam formula kita. P sama dengan, okey. K tadi kita dapat 2, jadi kita gantikan 2T cube ataupun T kuasa 3. Okey. Kita tengok 8B. 8B pun sama juga. Kita tengok T berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Okey, T diberi sama dengan 32 dan X sama dengan 4. Okey, langkah pertama macam biasa kita akan tulis dalam hubungan ataupun simbol. T berubah secara langsung dengan X kuasa 3 tukar kepada persamaan. Kita akan dapat T sama dengan KX kuasa 3. Jadi kita akan masukkan nilai. Okey, T kita akan ganti dengan 32 dan juga X kita akan gantikan dengan 4. Jadi 4 kuasa 3 kita akan dapat 64. 64 turun bawah akan jadi 32 bagi 64. Jadi kita akan dapat 1 per 2 nilai K kita. Jadi kita akan masukkan dalam formula. Jadi T sama dengan 1 per 2 dan jumlah K tadi darab dengan X kuasa 3.
contoh 9. Okey, yang ni dalam bentuk table. Jadi kita akan tengok E berubah secara langsung dengan F kuasa 3. Jadi kita akan dapat macam tadi juga yang saya pesan sebelum-sebelumnya, kita akan cari table yang mana dua-dua kotak akan ada nilai. Kotak yang pertama lah. Jadi kita akan masukkan E sama dengan 16. Okey, kekal constant. Okey, 4 kuasa 3 kita akan dapat 64. Jadi 64 turun bawah untuk dapat K, kita akan dapat 1/4 K. Jadi yang ni sepatutnya saya tulis dalam bentuk 1/4 sebabkan ruang ni, okay, ruang yang bawah ni dah tak cukup. Jadi saya akan saya buat macam ni lah. Dan orang tanya juga kenapa dekat tadi tak cukup, kat sini pula saya tak buat dalam bentuk 1/4 sebab saya tak mau kelirukan student. Sebab setengah student ada yang akan keliru. Jadi saya akan tulis dia macam ni. Jadi 1/4 darab dengan 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 kita ubah dulu. Dan kita akan dapat ialah 8. 1/4 darab 8 kita akan dapat 2. Jadi nilai X kita ialah 2. Jadi sebelum-sebelum ni pun banyak yang saya tersasul sebab apa? Yang ni ialah saya buat secara live. Okey. Saya bentangkan tutorial ni secara live dan ini ialah kali yang kelima sebab saya ada buat kesilapan. Bila kesilapan saya kena mula balik pada awal. Jadi ini dah yang kelima dah. Ini pun dah dekat pukul 1 lebih pagi dah. Jadi saya kena habiskan juga sebab saya nak student-student saya dapat tajuk ni. Dan saya akan buat video untuk tajuk-tajuk yang seterusnya sebab saya bukannya jaga matematik saja. Saya buat juga untuk matematik. Saya buat untuk fizik. Saya buat untuk UPSR. Saya buat untuk SPM yang mana ada KBSM, KSSM dan juga saya buat juga untuk sejarah. Ada video yang saya buat sekarang ni untuk programming. Okey, kita berbalik kepada latihan 9A. Okey. Sama sekali macam biasa kita akan tengok Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Jadi kita akan tulis bentuk simbol ataupun hubungan Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3 dan kita akan tukar kepada persamaan di sini Y sama dengan KX kuasa 3. Dan last sekali ialah masukkan nilai dan cari K. Okey, kita tengok yang table ni yang mana ada dua-dua nilai. Y kita akan gantikan dengan 9 dan X kita akan gantikan dengan 3. Okey, 3 kuasa 3 kita akan dapat 27. Jadi turun bawah K kita akan dapat ialah 1/3. Jadi kita masukkan dalam formula Y sama dengan 1/3 X kuasa 3. Itu adalah jawapan untuk latihan 9A. Kita terus ke latihan 9B. Oh, sebelum tu belum habis sebab kita nak cari nilai T tadi. Okey, kita tengok T sama dengan 1/3. Dan X kita gantikan dengan 6. Yang tadi Y kita gantikan dengan T kat sini. Jadi T sama dengan 1/3 darab dengan 6 kuasa 3 kita akan dapat ialah 216. Jadi T kita bila tekan kalkulator 1/3 darab dengan 216 kita akan dapat ialah 72. Okey, kita tengok ialah latihan seterusnya 9B ataupun exercise 9B. Dan biasa juga kita akan tengok P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Jadi kita akan tulis dalam bentuk simbol ataupun hubungan yang kita tukarkan kepada persamaan. Kita akan dapat P sama dengan K kuasa K darab Q kuasa 3. Jadi kita akan masukkan nilai. Macam tadi juga kita akan tengok table yang mana ada dua-dua nilai. Jadi kita akan gantikan P dengan 24 dan Q kita akan gantikan dengan 2. Okey, dekat sini. Jadi kita akan tengok ialah 24 yang telah kita gantikan nilai P tadi dan juga nilai Q ni kat formula ni, persamaan ni, equation kita gantikan dengan 2. Okey. Jadi kita akan dapat 2 kuasa 3 kita akan dapat 8. Jadi
K 24 bahagi 8. Jadi kita akan dapat K kita ialah 3. Dan kita akan masukkan dalam formula. Jadi P sama dengan K tadi kita gantikan dengan 3 darab dengan Q kuasa 3. Dan kita nak cari ialah M. Jadi kita akan tengok kotak di sini. Kotak yang kedua yang warna hijau. Jadi P kita akan gantikan dengan 81. Constant sini kekal. Dan M ni sebagai unknown. M kuasa 3. Okey. 3 pindah bawah 81. Kita akan dapat 27. Dan kita akan dapat M kuasa 3 sama dengan 27. Kena ingat kita nak cari M saja, kita tak mahu kuasa 3 tu. Jadi bila kuasa 3 pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi punca kuasa 3. Punca kuasa 3 untuk 27 ialah kita akan dapat, bila tekan kalkulator, kita akan dapat M sama dengan 3. Okay, contoh yang ke-10. Diberi H. Okay, H berubah secara langsung dengan kuasa 2. Okey, yang ni bukan punca kuasa, ini ialah kuasa 2F. Jadi kita akan dapat ialah H berkadar terus ataupun berkadar langsung dengan punca kuasa 2. Okey, dia lebih kurang macam ni lah, lagi nampak jelas. Punca kuasa 2F. Okey, macam tu. Jadi kita tengok latihan 10A. Untuk latihan 10A, okey, diberi H. Ubah secara langsung dengan punca kuasa 2T. Okey, yang ni kita akan dapat H. Berubah secara langsung kita akan wakilkan dengan simbol dan juga punca kuasa 2T. Okey, yang ni. Okey, itu saja jawapan kita. Kita tengok pada latihan 10B, example 10B. Jadi kita akan dapat ialah, tengok dulu. E berubah secara langsung dengan punca kuasa 2H. Jadi, kita akan dapat ialah E. Berubah secara langsung kita wakilkan dengan simbol punca kuasa 2H. Okey, yang ini. Jadi, inilah jawapan dia. Untuk latihan di nombor 11, sebelum kita buat latihan 11A dan juga 11B, kita akan tengok contoh dulu. Okey, kita tengok contoh 11. Example 11. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Okay, kita tuliskan dalam bentuk hubungan ataupun simbol. P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Dan kita tukar persamaan. Sama juga. Simbol kita akan tukar sama dengan dan kita akan tambah K sebagai constant ataupun pemalar. Langkah yang ketiga, kita akan masukkan nilai. Masukkan nilai mana? P sama dengan 2 dan Q sama dengan 36 yang diberi dalam soalan. Jadi P kita akan tukar dengan 2 dan Q kita akan tukar dengan 36. Jadi kita akan dapat K. Jadi square root ataupun punca kuasa 36 ni, kita tekan kalkulator, kita akan dapat ialah 6. Jadi K nak dapat 6 akan turun bawah. Jadi kita akan dapat ialah 1/3. Okay, 1/3. Jadi kita akan masukkan dalam formula. Jadi P, K tadi kita gantikan 1/3 dan kita darabkan dengan square root Q. Okay, kita tengok latihan 11A. 11A macam biasa juga, kita tengok dulu P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2T. Dan kita terus tulis dalam bentuk simbol ataupun berhubungan. P berubah secara langsung dengan square root T dan P berubah. Okay, kita akan tukar dalam bentuk persamaan, jadi simbol akan jadi sama dengan dan juga kita akan tambah K sebagai pemalar ataupun constant. Dan seterusnya kita akan masukkan nilai. Okey. Tengok kat sini diberi P sama dengan 10. P sama dengan 25. Jadi kita akan masukkan di sini P sama dengan 10 dan P sama dengan 25. Jadi kita cari K. Okey, square root 25 akan dapat 5. 5 turun bawah, kita akan dapat K. K kita ialah 2 dan kita akan masukkan dalam formula. P
P sama dengan 2. Okay, K ni kita ganti dengan 2. Dan kita tulis balik square root T. Okay, itu jawapan untuk latihan 11A. Kita tengok latihan 11B, exercise 11B. Okay, sama juga kita tengok dulu dalam soalan. E berubah secara langsung dengan punca kuasa 2G. Okay, sama juga kita akan tulis dalam simbol ataupun hubungan. E berubah secara langsung, yang mana kita wakilkan dengan simbol. Berubah secara langsung dengan apa? Dengan square root G. Okay, kita tengok, kita tukar pula pada persamaan. Sama juga simbol kita akan gantikan dengan sama dengan, dan kita akan tambah K sebagai constant. Dan kita akan masukkan nilai. Macam biasa, kita tengok E sama dengan 12, G sama dengan 16. Jadi, kita akan masukkan E sebagai 12 dan kita akan gantikan G sebagai 16. Square root 16 kita akan dapat ialah 4. Dikir 4 tu orang bawah, 12 bagi 4 sama dengan 3. Okey, kita masukkan dalam formula. Jadi E sama dengan K ni kita gantikan sampai 3. Darab dengan square root G. Okey. Untuk contoh 12 ataupun contoh yang terakhir dalam subtopik ni, kita dapat soalan dalam tabel ataupun dalam jadual. Kalau dalam jadual saya bagi tahu tadi ialah kita perlu tengok yang mana ada dua-dua nilai. Okey, jadi kita tengok balik pada soalan F berubah secara langsung dengan punca kuasa 2x. Ini kita akan tulis dalam bentuk simbol ataupun hubungan F berubah secara langsung dengan square root x. Dan kita akan tulis juga kepada persamaan equation di F sama dengan simbol tadi kita dah ganti sama dengan, dan kita akan letak K sebagai constant dan pemalar square root x. Jadi kita akan seterusnya ialah masukkan nilai. Jadi nilai dia yang warna merah ni ialah 12 dengan 6. Yang mana F ialah 12 dan X sama dengan 6. Jadi kita akan masuk. Dan K kita akan dapat ialah 3. Dan soalan minta kita ialah hitung nilai E. Jadi kita akan tengok kotak yang kedua. Dan di kotak yang kedua ni F kita akan gantikan dengan E. Dan juga X kita akan gantikan dengan 4. Jadi punca kuasa 4 ni, jadi kita akan dapat ialah 2. Jadi 3 darab 2, 6. Jadi E kita ialah 6. Okey, kita tengok ke latihan 12A. Untuk latihan 12A ni kita tengok pertama sekali F berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Dan kita akan masukkan dalam simbol atau hubungan kita F berubah secara langsung dengan square root T, dan kita tukar kepada persamaan. Simbol kita akan gantikan dengan sama dengan, dan kita akan letak K sebagai constant dan juga ataupun pemalar. Jadi kita langkah yang ketiga, kita akan masukkan nilai. Dan nilai itu kita nak ambil dekat mana? Kita akan ambil di kotak yang ada dua-dua nilai, iaitu kotak yang pertama yang warna kuning ni. Okey. Jadi F kita akan gantikan dengan 16 dan juga T sama dengan juga 16. Jadi kita akan dapat ialah 16 bahagi 4. Dan K kita akan dapat ialah 4. Okey. Maka kita akan masukkan dalam formula. Jadi kita akan nak cari nilai A. Jadi kita tengok pula kotak sini. Jadi F kita akan gantikan dengan A dan juga T kita akan gantikan dengan 1. Jadi 4 darab 1 akhirnya kita akan dapat ialah 4 untuk nilai A. Okey, kita tengok 12B latihan exercise 12B. Exercise 12B. Okey. Sama juga kita akan tengok di sini ialah P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Okey, P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Kita akan tulis dalam bentuk simbol P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q, dan kita tukar kepada persamaan P sama dengan K kuasa square root Q. Okey. Dan kita akan masukkan nilai. Masukkan nilai macam tadi juga kita tengok yang mana kotak ada dua-dua nilai. Jadi P dengan Q, P kita akan gantikan dengan 18 dan Q kita akan gantikan dengan 36. Jadi 36 square root
dan kita akan dapat ialah 6. Jadi 6 turun bawah, 18 bagi 6, kita akan dapat K ialah 3. K ialah 3, kita masukkan dalam formula. Okey, yang ni saya gantikan terus untuk jimatkan masa. Dan kita tengok dekat sini, kotak yang sini, yang warna biru. Okey, P kita akan gantikan dengan B. Dan juga Q kita akan gantikan dengan 4. Okey. Jadi 4 square root ni akan dapat 2. Jadi 3 + 2, 6. Okey, inilah jawapan kita. Jadi untuk 5.1 ni saya tamatkan dulu di sini, dan semua latihan dan juga contoh ni saya susun dah memang boleh menjawab soalan dalam SPM. Cumanya kita akan tengok pula untuk penerangan dan juga latihan untuk 5.2, iaitu ubahan songsang dan juga ubahan tercantum 5.3 untuk kita lengkapkan silibus kita untuk jawab dalam SPM yang saya akan uploadkan selepas ini. Okey, terima kasih.